Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 6 April. Syarikat Perkayuan Tempatan digesa tingkatkan variasi produk perabot bagi menembusi pasaran global yang lebih luas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata dengan permintaan tinggi terhadap perabot berkualiti dari Sarawak, fokus kerajaan kini telah beralih kepada penghasilan produk perabot berbanding mengeksport kayu mentah. Datuk Amar Awang Tengah mendedahkan lagi permintaan terhadap kayu palet dari negeri ini juga semakin meningkat, terutama dari negara Jepun yang mencecah 10,000 tan sebulan. All the industry players in the timber industry to give more focus on the high value added timber products seperti furniture, engineered wood, dan dalam masa yang sama mereka digalak untuk retooling cara dia beroperasi to upgrade dia teknologi. Selain Jepun, Korea, India dan negara-negara Eropah juga antara penyumbang nilai ekspor perkayuan di negeri ini. Datuk Amar Awang Tengah ditemui media selepas majlis berbuka puasa dan sumbangan Aidilfitri di Kuching. Walau bagaimanapun, beliau menjelaskan industri perkayuan negeri tahun ini masih lagi menjalani fasa pemulihan selepas pandemik COVID-19. Kerajaan negeri akan mencari dana tambahan bagi mempertingkatkan pendapatan pihak berkuasa tempatan PBT yang masih mengenakan cukai pintu zaman 1960-an. Timbalan Premier Dato' Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, langkah ini bagi mengatasi masalah kekurangan dana yang dihadapi PBT di Sarawak tanpa membebankan rakyat. No, all the local councils, all the rates at the moment, right, is at 1960 rates. We have not increased, never increased. But the services now, it cannot have people at 1960 rates. It shows that how good our government is to the people. Beliau merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan peningkatan kos operasi PBT ini melibatkan pengurusan sampah domestik, penyelenggaraan lampu jalan, jalan raya dan pemotongan rumput selain beberapa perkhidmatan lain. Pada masa sama, dedahnya kementeriannya juga sedang menyediakan surat untuk kelulusan Kabinet Negeri untuk mewujudkan penjawatan jurutera dan jurutera kanan dalam PBT yang dibayar oleh kerajaan negeri. Penjawat ini jelasnya akan membantu memudahkan urusan pelaksanaan projek-projek di bawah PBT mengikut garis panduan yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli-Ahli Majlis Daerah Bau. Pada majlis tersebut, seramai 32 kaunselor termasuk 13 baharu telah mengangkat sumpah yang diketuai oleh Pengerusi Majlis Daerah Bau, Konstantin Gerald David Jonas. Program Jelajah Ramadan Sarawak FM diteruskan hari ini dengan lokasinya di Simunjan. Untuk perkembangan lanjut kita langsung bersama rakan pelapor Firdaus Arashi Idris. Firdaus, silakan. Terima kasih Debbie di studio Kuching. Baik, program hari ini berlangsung ialah program Jelajah Ramadan bagi RTM Sarawak, itu dianjurkan oleh Sarawak FM itu sendiri. Dan untuk pengetahuan umum, ini merupakan kesinambungan daripada program serupa yang telah dilancarkan pada 19 Mac yang lepas. Itu bermula daripada di Limbang, disusuli dengan di Biri dan Bintulu dan seterusnya di Kuching. Baik, untuk merungkai lanjut mengenai program yang berlaku di Kuching, Jelajah Ramadan di Kuching hari ini, kita bersama dengan penerbitnya untuk dari Sarawak FM, iaitu Puan Uji Munir. Baik, seperti yang dimaklumkan tadi, kita di Sarawak ini ada beberapa lokasi yang telah kita pilih untuk jelajah Ramadan untuk tahun 2023. Dan secara keseluruhannya 77 masjid ataupun 77 surau. Dan kita di Sarawak FM ini sendiri telah memilih 3 lokasi, 3 buah masjid. Dan untuk hari ini sahaja, kita akan menjelajah ke daerah Simunjan yang merupakan lokasi kita yang pertama di Sarawak FM. Dan apa yang pasti juga, semalam sebenarnya kami telah memulakan jelajah dengan menghantar barang-barang kerana barang-barang yang disumbang oleh masyarakat setempat dan juga penaja-penaja kita serta NGO terlalu banyak. Itu yang kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka lah kerana sudi menjayakan program Jelajah Ramadan. Dan ini juga antara barang-barang yang akan kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Antara lainnya juga pada hari ini, sekejap saja lagi kami tim Sarawak FM bersama dengan kaki tangan
RTM yang lain, kami akan berangkat menuju ke Masjid Darul Hijrah Simunjan yang merupakan lokasi yang pertamalah untuk kita jelajah pada hari ini. Kemudian aktivitinya saya kongsikan secara keseluruhan. Kita ada seawal pagi ini sebenarnya pihak masjid sendiri menganjurkan tadarus Al-Quran bersama dengan pelajar sekolah rendah, yang itu sebelah pagi. Kemudian selepas Zohor mereka menganjurkan tadarus Al-Quran bagi pelajar sekolah menengah, dan dalam pada masa itu juga mereka ada gotong royong bubur lambuk bersama-sama dengan kami lah di Sarawak FM nanti. Kemudian kami yang lain ini kami kiranya macam ada tim-timnya, kita akan menjelajah dari satu rumah ke satu rumah untuk memberi sumbangan barangan keperluan harian dan juga barangan keperluan hari raya. Dan pada sebelah petangnya kita ada acara rasmi. Baik, seterusnya ada bungkusan seperti ini, apa yang makanan asas yang disediakan dalam? Okey, antaranya adalah beras, kemudian kita ada sirap, kita ada minyak masak, kita ada kek lapis, kita ada kita di Sarawak, nak kelakar Sarawak, kalau kita di Sarawak ini kita terkenal dengan air lemonade pun ada juga. Itulah antara barangan-barangan yang akan kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih atas pengusian itu tadi. Baik, seterusnya untuk program Jelajah Ramadan kemudian kita akan ikuti lintas langsung juga dari Simunjan, dan teruskan bersama kami di RTM dari Sarawak. Untuk itu kembali bersama Debbie di studio. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Projek skim pembesaran kampung SPK yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak untuk membantu golongan muda memiliki rumah kediaman sendiri, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam berkata, SPK merupakan usaha kerajaan dalam membantu membangunkan dan membina prasarana untuk rakyat. Muhammad Razi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Saribas menjelaskan pelbagai perancangan telah dibincangkan untuk pembangunan bagi kawasan Saribas. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat pejabat tanah dan survey bahagian Betong baru-baru ini. Dalam pada itu, mesyuarat yang diadakan bertujuan membincangkan dan mendengar daripada penguasa Jabatan Tanah dan Survey Betong berkaitan dengan status projek SPK bagi Kampung Bungin, Kampung Manggut dan Kampung Sebemban. Antara yang dibincangkan adalah perancangan pembangunan di sekitar tanah lot tersebut, termasuk pembinaan prasarana dan kemudahan gerai jualan yang berpotensi untuk dibangunkan. Muhammad Razi turut mengemukakan cadangan untuk membangunkan projek SPK yang dibuka untuk penduduk Kampung Supak, Kampung Medang, Kampung Manggut, Kampung Tuik dan sekitarnya. Dalam masa yang sama, beliau turut meluangkan masa meninjau lokasi pembinaan sekolah baharu SK Sebemban yang terletak berhadapan dengan pembinaan projek SPK di kampung tersebut. Projek pembinaan sekolah baharu SK Sebemban kini telah siap sebanyak 70% dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun ini. SK Sebemban yang sedang dibina bagi menggantikan sekolah yang lama kerana dikuatiri berisiko tinggi untuk digunakan oleh pelajar akibat jarak yang terlalu dekat dengan sungai. Sekolah baharu itu bakal menyediakan kemudahan kelas darjah, bilik guru, kantin sekolah, makmal komputer, perpustakaan dan kelas prasekolah. Kerja baik pulih sekolah dan klinik daif di Sarawak perlu disegerakan yang melibatkan peruntukan di bawah RM50 juta seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Itu pendirian Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak yang baharu Ahmad Nazri Muhammad Hassan di Kuching. Ahmad Nazri yang ditemui media usai pertemuan itu menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan perlu memanfaatkan peruntukan itu dan mengambil tindakan susulan. Sehubungan itu, pihak Setiausaha Persekutuan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan ketua jabatan terlibat di kedua-dua peringkat sebelum dibentangkan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim awal tahun ini mengumumkan Kementerian Kewangan bersetuju supaya pelaksanaan projek dengan kos di bawah RM50 juta di Sabah dan Sarawak diputuskan hampir sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Fazruddin Abdul Rahman menyokong pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menggunakan saluran diplomatik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan China. Beliau dalam satu kenyataan memberitahu turut yakin Malaysia melalui Kementerian Luar akan mengambil langkah konstruktif dan bertindak demi kepentingan negara.
Fazrudin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tupong berkata demikian dengan merujuk kenyataan Perdana Menteri berkaitan Malaysia bersedia untuk berunding dengan China berhubung sebarang pertikaian maritim di Laut China Selatan. Kawasan yang menjadi perhatian Kerajaan Sarawak ialah perairan yang menjadi pertikaian di sekitar Beting Patinggi Ali yang merupakan kawasan yang kaya dengan sumber. Beliau percaya bahawa kedaulatan perairan harus dilindungi bagi memastikan kesinambungan aktiviti minyak dan gas oleh Petronas. Ini mesti dikekalkan demi kepentingan negara dan Sarawak. Keselamatan perairan perlu dipelihara dengan mengerahkan aset sedia ada secara berkala untuk memantau keadaan dan juga dengan saluran diplomatik biasa. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyeru pembayar cukai untuk mengambil peluang daripada program khas pengakuan sukarela PKPS yang akan bermula pada 1 Jun ini bagi melaporkan pendapatan. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Dr. Muhammad Nizam Sairi berkata, selain tawaran penalti pada kadar 0%, tempoh setahun pelaksanaan PKPS berkenaan adalah peluang terbaik kepada pembayar cukai untuk tampil mengemaskini status pematuhan cukai masing-masing. Jadi dalam tempoh 1 tahun ini memberi peluang kepada mana-mana pembayar cukai yang mereka rasakan dan mendapati ada pendapatan sama ada terlepas untuk dilaporkan, terkurang, ada kesilapan, kesalahan dan sebagainya, boleh datang secara sukarela dalam tempoh 1 tahun ini dan melaporkan cukai untuk tahun-tahun kebelakangan dan lembaga hasil akan menerima apa yang dilaporkan itu. Dan tahun-tahun di mana mereka melaporkan secara sukarela ni tidak akan diaudit lagi. Kita tutup kiranya final untuk tahun-tahun berkenaan. Beliau juga meminta pihak media membantu LHDN untuk meruar-uarkan mengenai pelaksanaan PKPS dalam usaha menyokong inisiatif kerajaan untuk mensejahterakan rakyat dengan meningkatkan kadar pematuhan cukai secara sukarela dalam kalangan rakyat Malaysia. Datuk Dr. Muhammad Nizam bercakap kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa dan apresiasi media Sarawak di Kuching. Pelaksanaan PKPS yang bermula 1 Jun ini sehingga 31 Mei 2024 diperkenalkan oleh kerajaan pada pembentangan belanjawan 2023 pada Februari lepas. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata peranan pihak media diakui penting dalam membantu organisasi berkenaan menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada rakyat berhubung ekosistem percukaian negara dan kepentingan cukai dalam pembangunan negara. Lebih 60 pengamal media dari 31 agensi hadir pada majlis berkenaan yang antara lain sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas sokongan padu dan bantuan dalam menyebar luas liputan dan publicity mengenai organisasi itu dan program-program yang diadakan. Sekian berita pagi Sarawak. Salam Malaysia Madani.